Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi Surau Syariah Tuan Haji Abdul Razak, juga yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya, maka pada subuh ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berjemaah subuh, dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu kita berkaitan dengan tajuk yang pertama sekali dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini, ialah tauhid, ya, tajuk tauhid, akidah. Babun fil akidah, akidah, ya, yang mula-mula sekali. Kita buka kitab Kifayatul Muhtadi ini, yang mula-mula sekali kita jumpa ialah babun fil akidah, ya, iaitu tauhid lah, tuan-tuan, ya. Dan kita dah masuk tauhid ini kepada sifat-sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, iaitu 4, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Cuma dia tak sebut kat dalam kitab ni sifat-sifat tersebut, tetapi yang disebutnya ialah apa yang berlaku dengan sifat-sifat tersebut. Jadi contohnya di sini dia sebut, maka setengah daripada yang dikhabarkan, maksudnya yang disampaikan. Khabarkan yang disampaikan, yang ditabligkan oleh para rasul itu, terutama sekali kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita percaya. Jumpa tuan-tuan? Bukan? Wajib kita percayakan kitabnya. Kitab siapa? Kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Buat tak? Bawah sekali. Kitab saya ni bawah sekali. Oh, tu. Tak jumpa? Jumpa tak? Jumpa, Wajib kita percayakan kitabnya, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu segala surah-surah yang disebutkan padanya, jalan kehidupan makhluk pada dunia dan akhirat. Wajib percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan pada para rasul, dan yang sahih sekarang ini, yang asal sekarang ni ialah kitab Al-Quran. Kitab Injil, Taurat dan Zabur tu kita tak dapat temui yang asalnya, dan yang kemungkinan besar kitab Injil telah pun diubah-ubah. Jadi yang tinggal yang asal sekarang ni ialah kitab Al-Quran di dalam bahasa apa? Di dalam bahasa Arab Quraisy. Baik, itu bahasa Arab Quraisy ini adalah bahasa Arab yang paling tinggi dan paling mulia sekali. Baik, itu kita kena utamakan dalam kita mempelajari agama ni, ataupun dalam kita sebagai orang Islam ni, kita belajar juga bahasa Arab. Rugi kita tak belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu adalah bahasa yang dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Al-Quran. Dan wajib kita percaya kepada segala surah-surah yang disebutkan padanya.
surah-surah. Dalam Quran tu ada banyak surah kan. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Wajib percaya pada semua surah-surah tersebut. Yang menyatakan, yang disebutkan padanya jalan kehidupan makhluk pada dunia dan akhirat. Semua dalam surah-surah tersebut menyatakan tentang kehidupan kita di dunia ini dan juga hubungan kepada kehidupan kita di akhirat. Sebab kita tak hidup dalam satu kita tak hidup dalam dunia saja, kita akan hidup dalam akhirat. Bila masa kita masuk dalam akhirat atau bila kita meninggalkan dunia lah tuan-tuan, tapi belum lagi masuk kepada akhirat yang di mana dihimpunkan semua makhluk bila berlakunya hari kiamat. Tetapi kita akan masuk ke alam barzah dulu. Berapa lama kita tinggal di alam barzah itu Allah lah yang tentukan. Lebih lama daripada kita tinggal di dunia ni. Di dunia ni berapa lama kita tinggal? Sekelip mata aja tuan-tuan. Saya kata sekelip mata sebab apa? Sebab 1000 tahun di akhirat, di sisi Allah, 1000 tahun di dunia sama macam satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekelip mata, sebab itu bila orang dah mati, apa pun satu dia tak ingat dah. Bila dah mati dia tak ingat apa-apa sebab sekejap sangat hidup kat dunia ni. Dalam masa yang sekejap itulah tuan-tuan dan puan, kita nak bergaduh, kita nak berperang lah, kita nak nak mengkhianati orang lain lah, kita nak memfitnah orang lain lah. Hidup sekejap tapi kejahatan banyak. Sebab itu Allah suruh kita taubat. Taubat pula tak mau. Jahat dah banyak, taubat tak mau. Itu bergantunglah kepada kasihan belas Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kita membuat sesuatu itu, hendaklah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dalam sabda Rasulullah menyebut kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Semua perkara yang baik kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia tidak ada berkat. Terputus berkat. Apa saja yang kita nak buat dalam kehidupan kita ini, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu amalan. Kadang-kadang kita salah memahamkan amalan ni. Kita kata amalan lepas yang kita nak buat ialah lepas sembahyang tu, wirid, zikir, kemudian baca ayat-ayat tertentu, kemudian kita doa. Itu sikit saja amalan tuan. Yang amalan kita ialah harian kita tu. Bermula daripada kita memulakan kehidupan kita setiap hari itu dengan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim sampailah kita nak tidur. Apa amalan kita satu hari itu? Kadang-kadang amalan baik kita bersedekah. Memang baiklah bersedekah seperti yang dianjurkan tadi untuk kita menyumbang kepada golongan-golongan yang menghadapi kesukaran banjir ni tuan-tuan. Memang itu adalah satu amalan baik. Bersedekah, amalan baik. Tetapi jangan kita padamkan. Terutama sedekah tu jangan kita padamkan pahala dia. Yang kita menyebut-nyebut balik apa yang kita telah kita telah sumbangkan. Bukan maknanya kita sumbangkan yang ini saja, tetapi dalam kita bersedekah ni ada kita bersedekah pada saudara mara kita, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang memerlukan, kita beri bantuan kepada anak-anak saudara kita yang suka nak menyambung pelajaran sekolah dan sebagainya. Jangan dibangkit-bangkitkan perkara yang telah kita sedekahkan, sebab dia akan memadamkan pahalanya. Jadi itu kita kena tahu, amalan kita tu hendaklah dibuat dengan ikhlas kerana Allah. Jangan disebut-sebut apa yang telah kita sumbangkan. Ikhlas. Jangan dah pula banding-bandingkan. Dibanding-bandingkan sedekah kita dengan sedekah orang lain. Orang sikit kita banyak, orang banyak kita sikit. Perbandingan itu tidak memberi apa-apa manfaat kepada pahala sedekah kita, ataupun tidak memberi manfaat kepada sedekah kita. Jangan dibuat perbandingan. Jangan diintip-intip, diintai-intai.
Orang beri sedekah ni jangan diintip-intip, diintai-intai, jangan ditengok-tengok, Contohnya bila di masjid ke jalan, apa jalan? Tabung tu jalan. Kita pun kita pun sedekah. Ada orang tak sedekah pun tapi dia senyum je. Ada tak? Itu pun sedekah. Tapi jangan ditinjau-tinjau amalan orang. Kita buat amalan kita. Jangan dibanding-bandingkan amalan kita dengan amalan orang lain. Sebab yang beri pahala siapa? Allah beri pahala. Bukan kita beri pahala. Allah yang menilai, bukan kita yang menilai amalan orang. Baik tuan-tuan. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain. Seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad tu kita sebut lain sikit, sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain tu alaihi salam. Nabi Ibrahim lebih sikit, Khalilullah. Alaihi salam, Khalilullah. Apa makna Khalilullah? Kesayangan Allah lah. Kekasih Allah. Khalil. Dan Quran yang turun dari langit daripada Allah SWT atas segala rasul-rasulnya supaya disampaikan kepada segala hamba-Nya. Itu kewajipan para rasul. Mereka mesti menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka. Wahyu disampaikan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Tugas mereka Jibril dah selesai dah. Sebab tak ada lagi nabi-nabi selepas ini. Jadi tak ada dia sampaikan wahyu. Jangan pula ada yang mengatakan dia dapat wahyu. Ada pula orang lain mengatakan dia dapat wahyu malam tadi. Dia dapat mimpi yang disamakan macam wahyu. Itu ada satu kesalahan. Mimpi bukan wahyu. Tapi mimpi kepada para rasul adalah permulaan wahyu. Dan dipanggil ru'yah shadikah. Mimpi benar. Kita tak dapatlah setara dengan para nabi, para rasul ni dapat ru'yah shadikah, mimpi yang benar. Dan naklah disampaikan segala apa yang dapat disampaikan kepada Rasul itu kepada segala hamba-Nya. Sebab itu menjadi Nabi dan Rasul-Rasul ini tidak diturunkan ke seluruh umat manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diutuskan kepada seluruh manusia ini. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam ini. Nabi-nabi lain tak ada. Hanya untuk kaum dia sahaja. Nabi Hud untuk kaum dia, Nabi Saleh untuk kaum dia, Nabi Musa untuk kaum dia, Nabi Isa untuk kaum dia, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ada beberapa orang rasul-rasul yang wajib kita percaya dan tahu sebut nama dia. 25 orang tu semua untuk kaum dia. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam ini. Seluruh alam ini, tuan-tuan. Termasuk jin. Termasuk jin. Sebab tu agama Islam ni ada di mana-mana. Kalau tak sampai lagi tu, maka itu adalah kewajipan kepada umat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam ini. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyebutkan ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Kena sampaikan. Tetapi apa yang berlaku tak tersampai-sampai. Betul tak tuan-tuan? Berapa ramai orang Cina, orang India masuk Islam di seluruh Malaysia ni. Sedangkan sebelah rumah kita kedai Cina pun kita tak dapat kita masukkan Islam dia. Tak berjaya kita sampaikan agama kita. Tapi berjaya ambil duit kita. Kita beli barang kat dia. Malah berhutang pula dengan dia. Tapi masukkan dia Islam tak berjaya. Cuma ada sedikit sajalah yang berjaya. Itu pun bila dia kahwin dengan
Cina Islam. Jayalah dia bawa masuk Islam. Ya. Itu cara yang ada sekarang lah. Ya. Kita tak sampai kepada peringkat ya, mampu mengislamkan orang-orang yang bukan Islam yang ada di keliling kita. Kita ni nasib baik je lah tuan-tuan. Sebab apa tidak dijadikan Kristian oleh penjajah-penjajah yang datang menjajah negara kita, walaupun banyak penjajah datang. Ya, penjajah British, England lah, penjajah Inggeris, ya, penjajah Belanda, penjajah yang mula-mula sekali penjajah daripada Portugis yang datang dengan padri-padri dia, tak mampu nak mengkristiankan orang-orang Islam. Ya, tak mampu. Ya. Tapi pula kita tak mampu pula nak mengislamkan orang-orang yang ya, yang tidak Islam dalam kalangan masyarakat yang dikeliling kita. Mereka tak mampu mengkafirkan orang Islam di Malaysia. Tapi orang yang bukan Islam, macam India, China, ada beramai yang masuk Kristian. Ada gereja-gereja mereka. Macam di Filipina dulu adalah sebuah negara Islam. Satu kawasan penduduk orang Islam yang berjaya dikristiankan. Mana-mana orang Islam ya, yang tak berjaya dikristiankan, mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke Pulau Mindanao tu, belakang tu. Itu orang Islam. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, supaya sampai kepada segala hamba, supaya dapat mengetahui segala hambanya akan bagaimana jalan yang dapat dengan dia kesenangan dunia dan akhirat. Itu syariat nama dia. Di mana kitab-kitab itu menjadi panduan kepada siapa? Kepada umat yang disampaikan, ya? Yang disampaikan wahyu Allah tersebut, supaya mereka senang di dunia dan di akhirat. Tapi ada dua keadaan lah. Ya, ada umat yang menjalankan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala ini menghadapi kesulitan semasa di dunia. Berbagai-bagai bencana dan berbagai-bagai ujian yang dihadapi oleh orang-orang Islam dan mereka-mereka yang mendirikan tauhid ini dalam dunia seperti mana yang disebutkan dahulu, ya. Sebab itu bila ada sahabat-sahabat dia minta Rasulullah mendoakan supaya tidak berlaku kezaliman kepada orang-orang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang ditindas, yang dizalimi, yang dianiaya dan sebagainya. Ya Rasulullah, doakanlah supaya Allah SWT membalaskan kepada orang-orang yang menzalim ini. Rasulullah kata, zaman sebelum aku ataupun nabi-nabi sebelum aku lebih dahsyat daripada ini. Ya? Ada yang dibakar hidup-hidup pun ada, secara beramai-ramai. Mereka yang mendirikan tauhid ini akan menghadapi ujian di dunia ini, ya, lebih teruk lagi sebelum aku. Pada zaman-zaman nabi-nabi dahulu, dibakar hidup-hidup pun ada, ya. Tapi itu hanyalah sementara, sekejap sahaja, ya. Sebab pengakhiran kepada segala kezaliman tersebut, penindasan kepada segala kezaliman tersebut akan berakhir dengan kematian. Dan masuk kita ke alam akhirat, alam barzakh, akan mendapat pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dunia ni sekejap saja, sebab itu dinamakan dunia. Apa makna dunia? Ad-dunya. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antara tanda nak kiamat, antara tanda nak kiamat ialah manusia pada hari ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa makna hubbud dunya? Cintakan dunia. Wa karahiyatul maut, benci kepada mati. Bukan takut, benci. Sebut dia mati, tak mau dengar. Ya? Sebab terlalu kasih kepada dunia. Jadi sebut tentang kematian ni, dia akan menjadi satu perasaan yang tak tenteram lah. Walaupun harta dia banyak, duit dia banyak, kereta dia banyak, sebut dia kematian, dia rasa apa? Dia rasa gelisah dan tak bahagia. Sebut kematian pun tak bahagia. Kalau orang yang benci dengan kematian dia, itu tanda dunia nak kiamat lah. Berapa lama lagi dunia nak kiamat? Kalau ikut kiraan kita dah dekat dah. Sebenarnya di sisi Allah
belum tahu lagi bila. Ya? Tapi akan sampai masanya nanti bila tiupan sangkakala kali yang kedua oleh malaikat. Siapa malaikat yang meniupkan sangkakala? Malaikat Israfil. Ya? Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita nak menjalankan kehidupan dunia dengan senang di dunia dan di akhirat ini, hendaklah kita mengikut apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Dan kitab yang ada sekarang ialah kita akan hendaklah kita mengikut apa yang disyariatkan di dalam, yang disebutkan ataupun yang diperintahkan di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Tapi bila kita baca Quran, bila kita baca hadis, barulah kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ni ada yang haram, ada yang halal. Kalau tak, kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, sama macam orang kafir lah, macam orang Cina tu, macam yang dia, mana dia tahu halal haram. Kalau menipu tu menipu sajalah dia. Ya? Menipu sebab dia tak tahu menipu tu satu dosa. Pada kita menipu itu satu dosa. Bila kita hidup dalam keadaan menipu sana sini, ya, menipu orang lain dan sebagainya, itu adalah satu dosa dalam kehidupan kita dan akan dibalas di akhirat besok. Tapi kalau orang kafir, dia tahu tak menipu itu salah. Memang penipuan berlaku. Ya? Dan hari ini orang Islam pun dah mula ikut dah, tuan-tuan. Ya tak? Dah mula ikut dah menipu ni. Terpengaruh dengan budaya kehidupan yang dibawa oleh orang-orang kafir. Sebab menipu mendatangkan keuntungan kepada mereka. Akhirnya Tuhan tunjukkan juga, tuan-tuan, kalau kita menipu tu akan ditunjukkan juga penipuan tu akhirnya. Malam baca surah khabar tak? Projek yang banjir Seri Muda tu. Seri Muda tu bukan projek perumahan, ya. Tapi sebenarnya adalah projek yang asalnya untuk dibuat apa? Talian lalu apa, di takungan air. Tapi ditukar, dibuat apa? Kawasan perumahan. Tapi air nak juga tempat dia. Kan? Jadi kawasan tu bila banjir yang baru ni, yang berlaku ni, rumah-rumah di kawasan tu semuanya masuk apa? Air naik sampai tingkat berapa? Tingkat 2. Malamnya bumbua datang pun dia kata, duduk tingkat apa? Tingkat 3. Tak apa. Kalau boleh selamat, saya nak selamatkan orang lain yang dulu, yang lagi bermasalah. Ya? Ada duduk tingkat 2, duduk tingkat 2. Bila naik tingkat 3, kalau naik air lagi? Tak bumbung aja. Tuan tengok duduk atas bumbung. Duduk dalam surau tak nak, tak bumbung surau, lagi hebat. Ya? Nak masuk dalam surau tak nak. Tuhan letakkan di atas bumbung surau. Tak juga sembahyang. Bermasalah kita ni, ya. Sebab tu Tuhan turunkan para rasul, Tuhan turunkan para nabi, dan sekali dengan kitab-kitab dia supaya kita dapat, ya, mengikuti hukum-hukum Allah itu dengan betul, ya, dan sebenar-benarnya, bukan diselewengkan, ya. Dan apa tujuan para rasul, para nabi ini diberikan kitab-kitab? Untuk disampaikan kepada makhluk di dunia ini. Untuk apa? Untuk dapat kesenangan di dunia dan di akhirat, dan dapat untung yang besar pada dua kehidupan itu, dan pada dua kehidupan itu, untung yang besar. Untung apa? Dan kita tahu untung ialah kita dapat banyak duit, kita dapat banyak harta, kita dapat banyak simpanan, kita dapat banyak apa lagi, berbagai-bagai lagi, ya, yang menyenangkan kehidupan kita, itu kita kata untung. Ya? Tapi untung ini ialah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Walaupun duit tak banyak, harta tak banyak, tapi kita rasa bahagia. Sebab itu Rasulullah sikit pun tak risau tentang apa-apa dugaan yang ditimpakan kepadanya oleh masyarakatnya. Sebab Allah dah turunkan ayat, Alam nashrah laka sadrak. Apakah tidak kami telah membukakan, melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Rasulullah itu diberi kelapangan. Dia tak rasa susah pun bila berhadapan dengan kesusahan.
Sebab Tuhan bagi dia kelapangan. Sebab itu kita banyak baca Alam Nasrah ni sebab Tuhan bagi kita kelapangan dada kita walaupun banyak dugaan dalam kehidupan. Ada panduan kita dalam Al-Quran. Ya. Sebab tu banyak di antara ibu bapa bila anak nak masuk besok, dia suruh anak baca ayat apa? Surah Al-Insyirah. Anak jawab soalan kan baca surah Al-Insyirah. Memang boleh. Tapi kenalah baca buku. Ya. Baca surah tu tapi baca buku tidak. Tak ada jawapan tiba-tiba datang dah. Ya, tuan-tuan. Jangan salah faham dengan ayat-ayat Quran ni. Ya. Jangan salah faham. Kita ambil fadilat dia tapi kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkannya. Fadilat kita nak, tapi amalan apa yang sepatutnya kita lakukan kita tak buat. Kita nak fadilat dia. Baiklah tuan-tuan, ya. Dapat untung besar pada kedua kehidupan. Bila kita baca Quran, bila kita mengamalkannya, maka dapat keuntungan besar pada dua kehidupan itu dan segala kitab yang turunkan itu iaitu 104 buah kitab. Banyak tuan-tuan. Boleh simpan tak dalam percakapan 104 buah kitab ni? Kitab-kitab yang turunkan para nabi dan para rasul 104 buah. 4 buah itu ialah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Yang 100 itu bukan kitab, dipanggil suhuf. Apa dia suhuf? Lembaran-lembaran helaian-helaian kertas, ya? Yang tertulis di dalamnya hukum hakam dan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hanya untuk kaum itu sahaja. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh alam ini, ya, sampailah hari kiamat, ya, kita akan menggunakan Al-Quran, dan Quran itulah panduan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita nak buat dengan Al-Quran ni? Setengah-setengah orang, ya, kita bacalah Quran hari-hari. Hari-hari kita baca Quran. Sekurang-kurangnya kita ambil berkat daripada Al-Quran. Kalau boleh, Al-Quran itu kita baca dengan tadabbur. Apa dia tadabbur? Menyelidiki dan menghayati maknanya dan mengamalkannya. Jadi kalau tuan-tuan ni dah habis dah ni 7.30. Dah mula belum? Apa ni dalam TV tu ada apa pagi apa? Yang ada tadabbur Al-Quran pagi tu. Al-Quran? Tak, yang subuh pagi-pagi tu yang ada tadabbur Al-Quran tu, orang baca Quran. Kalau dengar tu daripada pukul 7 suku sampai pukul 8. Di bawah ayat-ayat Quran, kemudian dia tadabbur ayat Quran tu, ditafsirkan, diberi pengajaran, ya. Kalau tak banyak kita dapat, sikit kita dapat pun dah cukup. Kita baca, dengar ayat Quran tu, kita dapat 2-3 baris tu dengan makna dia sekali, dengan fahaman dia sekali, dan kalau kita nak menghayatinya, ya, kita dah ada panduan daripada Al-Quran. Kita dah dengar, ya. Selamat pagi Al-Quran ke? Ada 104 buah kitab yang diturunkan kepada para rasul dan nabi. Kata setengah ulama 114 buah. Ya. 114 buah. 104 buah kitab. Ada tuan-tuan katakan 114 buah. 50 suhuf Nabi Allah Syis. Ya. Nabi Allah Syis. 30 suhuf Nabi Idris. 20 suhuf Nabi Ibrahim dan 10 suhuf Nabi Musa. Nabi Musa ada suhuf dulu. Sebelum Taurat dia dapat suhuf dulu, ya. Dahulu daripada Taurat. Dan Taurat Musa dan Injil Isa dan Zabur Daud dan Furqan, iaitu Quran yang turunkan atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa alaihim ajmain. Apa maknanya wa alaihim ajmain ni? Kita baca selalu, ya. Kalau kita baca banyak-banyak nama nabi ni, ya. Musa
Isa, Zabur, Daud dan Nabi Muhammad SAW diturunkan semua nabi-nabi itu wa alaihim ajma'in. Mana yang alaihim ajma'in? Ke atas semua mereka itu, ya. Ke atas semua mereka itu, ya. Apa ni? Wa alaihim ajma'in. Atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita sebut sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain alaihim ajma'in. Ya. Kalau kita sebut nabi-nabi alaihi salam. Kalau kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut diri kita kita sebut diri apa? Tuan-tuan, kita sebut diri kita. Kita seorang barakallahu laka. Allah memberkati kamu, ya. Assalamu alayka. Kita assalamu alayka boleh juga. Assalamu alaikum untuk seorang pun boleh, untuk ramai pun boleh. Tapi kalau dalam majlis ni saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tak jawab? Bukan semua orang wajib jawab. Itu dipanggil, kita jawab tu sunat kifayah. Fardu ada yang fardu kifayah, tapi sunat pun ada kifayah. Seorang jawab cukup untuk yang lain. Itu dipanggil sunnah kifayah, sunat kifayah. Kalau sembahyang jenazah fardu kifayah. Kalau jawab salam ni orang lain tak nak jawab, seorang yang salam cukup untuk mewakili yang lain. Sebab dia adalah sunat kifayah. Jangan tak jawab langsung. Beri salam tak jawab langsung. Itu sesuatu yang dah mula menjauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, cukup masa tuan-tuan ni 7.30. Dan akhir sekali disebutkan kat sini, dan apa-apa yang diturunkan kepada para rasul dan para nabi itu wajib dijazamkan hati dengan ada diturunkan dia. Apa maknanya wajib dijazamkan hati? Apa makna jazam? Jazam ni atas lagi ataupun bawah ke ataupun atas ke, tapi maksud jazamnya yakinkan hati. Itu jazam. Yakin, sebenar-benar yakin, tak ada belah-belah. Kalau yakin ni kadang-kadang dia turun sikit ke bawah, kadang-kadang dia turun lagi, tapi jazam ni dia tak ada. Kalau kita beriman dengan Allah, jazamkan iman kita. Maknanya kita berjazam, maknanya tak ada goyang-goyang lah jazam ni. Ada goyang-goyang tak beriman pada Allah ni? Itu maknanya jazam lah. Kalau kita tak jazam, itu kadang-kadang bergoyang. Baca orang ni punya pandangan lain, baca orang ni pandangan lain, baca pula pendapat-pendapat intelektual yang ada di dunia pada hari ini lain. Kalau kita jazam, tak ada. Kalau benda itu boleh membawa kepada kerosakan ke ataupun apa ke, akidah kita tidak akan berubah dengan apa yang kita pegang, dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijazamkan dia, hendaklah dengan barang yang apa ni? Dikhabar wajib kita percayakan hari kiamat lagi apa ni? Apa lagi? Dan suhub Nabi Allah Ibrahim dan suhub Nabi Allah Musa dan setengah daripada khabar wajib kita percayakan hari kiamat lagi akan datang dengan barang yang lagi akan jadi pada hari itu, bangkitkan segala makhluk daripada mati. Ini akan kita sambung lagi pada waktu yang akan datang, tuan-tuan, ya. Wajib kita jazamkan apa yang telah disampaikan oleh para rasul, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jazam ni tak ada. Maknanya dah kira akidah yang ketat lah, ya. Tak ada longgar-longgar kita. Akidah kita jangan longgar-longgar. Bolehlah, tak bolehlah, tak boleh. Kalau dosa, tetap dosa. Kalau haram, tetap haram. Kalau halal, tetap halal. Itu jazam, keyakinan kita. Jangan boleh pula, boleh ubah-ubah hukum, ikut
pendapat manusia, tak boleh. Kita pegang Quran, pegang hadis. Pandangan manusia ni, walaupun para ulama, muktabar dan sebagainya, kalau bertepatan dengan Quran, dengan hadis. Kalau tak bertepatan dengan Quran, dengan hadis, ya, kita cari yang tepat dengan Quran, dengan hadis. Kat itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyil hifdzal mursalin wa ilham malaikatul muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.